والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله إنك أنت العليم الحكيم. Karena pada pagi ini Allah izinkan kita untuk berada di dalam majlis yang paling mulia. Tidak ada majlis yang lebih mulia daripada majlis ilmu. Dan berada kita pula dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Hari ini dah masuk hari yang ke-17. Kita berada di bulan Ramadan. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, dia mengobak bila dekat nak raya, menangis, merasa apa saja kita buat di bulan Ramadan ni mendatangkan pahala, dikira sebagai ibadah. Tidur dianggap sebagai ibadah. Tapi di waktu-waktu yang bukan waktu yang makruh lah, waktu-waktu yang harus ibadah tu. Dan sekarang ni siapa tidur kerja ni kalau dia puasa, kira sebagai ibadah tu. Macam baca Quran, macam selawat, macam zikir. Padahal dia mengeluh. Ya. Semua-semua ayu liur basinya keluar, kira sebagai dapat pahala baca Quran. Itu hebatnya bulan Ramadan ya. Diamnya adalah seperti tasbih. Wasamtuhu tasbihun. Diamnya macam orang bertasbih. Tasbih macam mana? Sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Sekali aja sebut tasbih tu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ndak kita nak? Lagi sekali, ndak kita nak? Ada? Kalau bulan Ramadan ni diam aja, bukan sebut lebih-lebih kalau dia sebut lagi dia banyak pahala. Ni dia diam aja. Dapat macam seolah-olah dia bertasbih. Wa amaluhu mudha'afun, kata Nabi. Bukan kata Nabi, kata Allah. Dalam hadis qudsi namanya. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalan-amalannya diganda-gandakan lagi pahalanya. Iaitu hadis. Tapi nak menerangkan hadis ini ada satu hadis lain namanya hadis kursi. Apa kata Allah? Hadis kursi itu artinya firman Allah tapi bukan ayat Quran. Ya, mesejnya dari Allah tapi susun kata yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan hadis. Hadis itu yang paling tinggi nilainya hadis qudsi. Firman Allah, kullu hasanatin bi 'ashrin amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu hadis qudsi tahu. Setiap kebagusan, kebaikan yang dilakukan oleh hamba aku akan kubalas paling kurangnya 10 kali ganda. Itu paling kurang tu. Itu bukan bulan Ramadan tu, bulan lain bulan Ramadan. Bukan bulan ni ganda. Apa murahnya Allah Taala. Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 100, bukan 700, bukan 500, bukan 1000. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya, kata Tuhan. Tuhan ngabur ni, aku punya, kata. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang menentukan berapa banyak pahala aku nak bagi mereka-mereka yang berpuasa. Allah yang tahu, kita tak tahu. Nak bagi 1000 lah. Nak bagi 10,000 lah. Terserah kepada Allah SWT. Pahala lah. Kalau bulan lain paling tinggi 700 kali ganda. Kalau bulan selain Ramadan, tapi Ramadan tak tentu. Allah yang tahu, kita tak tahu. Aku yang menentukan. Itu dia. Jadi banyak kalau boleh beramal di bulan Ramadan ni, lagilah pahalanya berganda-ganda. Boleh baca Quran berganda-ganda. Boleh tasbih berganda-ganda pahalanya. Boleh mengaji kejap ni. Siapa buat benda sunat dapat pahala apa? Wajib. Buat hal yang sunat-sunat tu dapat pahala wajib. Mana besar pahalanya? Sunat ke wajib? Yang mana besar pahalanya? Sunat ke wajib? Wajib lah. Ni dia buat yang sunat tapi pahalanya macam pahala wajib. Siapa buat wajib macam kejap ni, tuan-tuan dan puan-puan, kejap ni buat yang wajib, pahalanya 70 kali ganda daripada pahala biasa. Tak nak 7 kali ganda? Bukan 7 kali, 70 kali ganda daripada pahala biasa. Itu hebatnya bulan Ramadan ya. Sebab itu saya kata tadi, sahabat-sahabat dulu bila nak habis bulan Ramadan apa buat dia? Apa buat dia? Nangis.
Kalau dah hilang fadilat-fadilat tu tak ada. Kita seronok. Menunggu-nunggu bila nak raya ni. Bila nak raya ni. Lagi 13 hari raya. Bukan 13 hari pun 12 hari. Kerana tahun ni 29 hari kita puasa. Lambat penuh 12 hari ni katanya. Kita ni seronok. Teringatkan kasut baru. Teringatkan baju baru. Teringatkan apa lagi? Tudung baru. Teringatkan lemang. Teringatkan dodoi. Teringatkan kandang top. Apa lagi? Teringatkan ketupat. Dan sebagainya. Anak nak balik. Itu ingat seronok. Padahal sahabat-sahabat dulu menangis bila datang bulan nak habis bulan Ramadan. Jadi patutnya kita apa itulah sedih nak meninggalkan Ramadan. Duka cita nak meninggalkan Ramadan kerana dia akan pergi dah habis. Dan tahun depan belum tentu kita boleh bertemu dengan Ramadan lagi. Tahun ini sudah bertemu dah. Alhamdulillah. Doa kita dah dikabulkan dah tuan. Ada dah doa sebelum ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada doa itu. Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan ketemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sekarang dah jumpa dah. Alhamdulillah. Tapi tahun depan tak nak boleh. Tak habis boleh, habis tak boleh ke Ramadan tak tentu boleh. Itu yang cakap ni ya. Perempuan pun betul juga. Ilmu betul juga. Kerana mati ada kerukun. Perempuan mati ada kerukun. Rukun mati yang pertama tuai ada. Yang kedua kencing manis ada. Yang ketiga darah tinggi ada. Yang keempat lemah jantung ada. Bila time nak mati tu matilah. Tak kira muda ke tua ke, beriman ke tak beriman ke, taat ke derhaka ke, time dia mati lah tu. Berapa ramai yang dah mati sebelum kita ni? Lebih muda dari kita mati juga. Sebab ada nasyidnya apa? Raja mati apa? Raja-raja mati, rakyat-rakyat mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Ada dah lagu tu. Ada orang orang. Semuanya mati belakang. Kita ni nunggu giliau aja bila nak mati. Jadi sebelum mati kita kena bersedia sungguh-sungguh dengan pahala-pahala ibadah di bulan Ramadan ni. Tambah kita berada di bulan ni, banyakkanlah ibadah. Lebih-lebih lagi kita tak lama lagi akan berada di penghujung bulan Ramadan. Bila penghujung bulan Ramadan tu kita nak menunggu apa? Menunggu kedatangan apa? Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar, tak betul. Malam Qadar. Tak nak sebut malam, Lailatul Qadar. Kalau bertembung dengan Lailatul Qadar dapat pahala berapa banyak pahalanya? Berapa? 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun. Kalau 10 tahun dapat, mudah-mudahan bertembung dengan kita. Bila bertembung dengan kita dapat pahala 1000 bulan punya pahala. Baik, buka kitab. Cuma mukadimah kan habis cerita itu je, tak ada cerita lain tajuk kita ni masih lagi perkara yang pertama. Lepas haji semayang subuh lepas sembahyang subuh apa buat? Wirid baca doa. La ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kelima apa? Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Yang kelima. Yang keenam, subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang keenam. Tak ingat dia? Itu ayat 10 baca tu. Sudah habis itu. Tanda ilmu memberi informasi ada 6. Yang pertama, lagi tahu, lagi banyak ilmunya, lagi dia takutkan Tuhan.
Yang kedua, dia gemar kepada akhirat. Lebih gemar pada akhirat. Yang ketiga, kurang gemarnya pada dunia. 6 ya. Yang keempat, dia tahu kelemahan dan kesalahan, kekurangan diri dia sendiri. Yang kelima, dia kenal taktik atau cara-cara syaitan menipu daya. Dan yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Iaitu takbur, riak, ujub dan sebagainya. Habis pahalanya. Itu. Kalau kita boleh pelihara 6 karakter itu, ilmu itu ilmu memberi manfaat. Ilmu ada 3. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua, ilmu yang memberi mudarat. Memberi mudarat ilmu apa? Ilmu memberi mudarat. Ilmu yang menyebabkan kita tu duka cita. Apa? Ilmu yang memberi mudarat, ilmu yang berbahaya. Yang patut ditolak, jangan hadir. Yang pertama apa? Ilmu nari. Lagi? Ilmu lagu-lagu yang berdosa, lagu-lagu yang menyeru kepada kejahatan. Ilmu isap dada. Ilmu mengumpat. Ilmu sihir. Itu ilmu yang memberi mudarat. Yang tiga, ilmu yang sia-sia, buang masa aja. Yang sia-sia. Seperti apa? Ilmu main congkak, sia-sia aja. Ilmu main seremban, buat malu orang Melayu je. Ngira nyampuh hak 7 aja, lebih tak boleh. Gundu orang main seremban tu berapa? 7 aja je dah. Tak pernah main seremban di mana? Berapa gundunya? 7 aja, hak 7 aja lah. Buat malu orang Melayu je. Lagi apa? Ilmu apa? Ilmu main dam. Tahu main dam? Tak reti main dam kan? Nak tahu main dam? Ini pakar ni. Siapa kemua main dam, dia menghina Pak Haji je. Belum naik haji, makannya teratur satu ke depan ni. Udah naik haji, tamak menang Pak Haji tu. Depan makan, belakang makan, lompat-lompat makan, kiri makan, kanan makan. Itu orang main dam ya. Itu ilmu sia-sia namanya. Buang masa aja. Main karam. Tahu main karam? Apa main karam? Tahu? Tahu main karam? Yang mana tu? Tak tahu? Tahu. Ngangguk tahu lah. Ni masuk orang tu ketek, bukan kejam. Apa bedanya? Apa antara? Ya. Itu ilmu yang sia-sia, buang masa je. Jadi nak menuntut ilmu, biar ilmu yang memberi manfaat. Ilmu fardu ain, ilmu nak semayang, ilmu nak puasa. Itu ilmu memberi manfaat ya. Ilmu zikir, ilmu baca Quran dan sebagainya. Baik. Kemudian kita dah baca dulu tu. Pagi ni sambung lagi. Ya. Kalau kitab saya ni buka surat 74. Dan seorang hamba itu dipandang pada sudut pergaulannya dengan orang lain terbahagi kepada 3 darjat. Sudah kita baca dulu ya. 3 darjat. Yang pertama laksana malaikat. Sudah baca dah? Dah baca dah dulu? Belum, ini yang pagi ni baca ya. Kalau orang tu baik je, kita anggap dia sebagai apa? Macam malaikat. Ya dah, kita gelar dia macam malaikat. Kamu ni macam malaikat. Macam malaikat je kata. Artinya, malaikat mana reti nak derhaka? Malaikat mana reti nak buat maksiat? Mana reti malaikat tu nak menipu? Mana reti malaikat tu nak mencuri? Tak ada. Dia makhluk yang paling mulia. Itu kata malaikat. Kalau ada orang kopi tu, digelarkan macam malaikat dia. Kamu ni macam malaikat. Baik benar. Ya? Itu. Ya. Seperti malaikat. Yang mulia. Yang suka berbuat baik. Ya. Dia tak erti nak derhaka. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak erti nak konting. Tak derhaka, tak erti nak derhaka dengan Allah tentang apa saja yang diperintahkan olehnya.
itu malaikat. Malaikat tak reti nak buat dosa. Mana ada berdosa-dosa. Yang gemar berdosa siapa? Manusia. Jin. Jin tu iblis lah. Jin ada yang jahat dan yang baik macam manusia juga. Ada jin baik, ada jin jahat. Ada jin beriman, ada jin yang tak beriman. Ada jin yang taat, ada jin yang derhaka. Manusia apa itulah. Kita ni alhamdulillah, kita Allah tak ada jadikan kita ni orang yang derhaka kepada Allah Taala. Taat kita. Itu macam malaikat yang tamat. Itu paling tinggi lah ya. Tiga pangkat tadi. Yang pertama, laksana malaikat yang mulia, yang suka berbuat baik dengan orang lain, iaitu seorang yang berusaha menunaikan hajat orang. Dia apa orang hajat semua dia nak tunaikan hajat orang tu ya. Hajat orang lain. Apa yang dia perlu dan diikutnya dengan cara yang penuh kasih sayang, kerana dia kasihkan orang tu, dia tolong orang tu. Dan lemah lembut, dan supaya melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Itu orang malaikat. Malaikat tak ada pernah orang marah dengan malaikat. Tak ada orang apa benci dengan malaikat. Siapa benci dengan malaikat? Tak ada. Malaikat maut pun orang tak benci ya. Padahal malaikat maut tu nolong kita ke ngambil nyawa kita. Siapa benci dengan malaikat? Kerja dia. Padahal dia malaikat maut. Nyabut nyawa. Pun apa? Kita sayang dengan dia. Kita suka dia. Kerana dia makhluk yang taat kepada Allah Taala. Tak pun ada raka. Ya. Yang pertama. Yang kedua. Ya. Yang kedua, laksana binatang dan benda yang keras. Iaitu seorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolakkan apa tu? Menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Itu yang kedua ya. Macam binatang. Ular tu ada kebaiknya. Siapa nak beli ular rumah kan? Ada kebaiknya. Ular. Lagi apa? Buaya. Lagi? Lipan. Rimau. Lagi? Apa lagi? Kala. Lagi? Nyamuk. Lalat. Lagi? Kuman COVID-19. Siapa tak? Kuman COVID-19 kat tangan? Dia kerjanya merosak aja. Itu macam binatang jenis-jenis itulah. Itu yang kedua. Ada tak orang-orang itu? Ada tak manusia yang macam itu, macam binatang itu? Kerjanya nak apa? Menyusahkan orang lain je. Mencuri gila dia. Lagi apa? Merompak dia, nyamun dia. Orang sembahyang Jumaat dia pergi mencuri doyan. Orang pergi sembahyang Jumaat, dia pun pergi mencuri doyan. Dia tahu bukan dia orang pun, orang semua ke masjid, dia mencuri doyan. Itu sebab kadang-kadang ada manusia-manusia yang kerana nunggu doyan tak sembahyang Jumaat. Ada tak? Ada. Saya pernah jumpa tu. Pergi satu tempat sembahyang Jumaat tu. Pergi satu tempat tu. 4 orang imam, 4 je tak datang. Udah dekat, udah masuk waktu. Orang ni suai, orang ni tanda sampai kau suai ni apa? Kan ada kain tu kan. Yang suai pada orang supaya dia jadi imam tu. Suai orang ni tanda, Sana orang tanda jenuh. Tapi dia kenal saya. Sudahnya saya ambil alihnya. Saya lah jadi imam baca khutbah doyan. Seolah-olah semayang tu tak ada harga. Doyan lebih banyak harganya daripada semayang. Padahal mana lebih besar harganya? Semayang ke doyan yang ditunggunya tu? Semayang lagi besar pahalanya, lagi besar nilainya. Tapi kerana dunia ni tinggal semayang.
Ya, jadi orang yang mencuri itu memang dipilih waktu Jumaat pergi mencurinya. Curi itu orang jahat saja. Kerjanya isap dadah saja. Mencuri lah, merampak lah, merosakkan harta orang lah. Itu tu macam binatang buah tu lah. Dia benda yang keras saja. Ya. Iaitu seorang yang tidak memberi kebaikan. Dia tak buat macam itu je lah. Dia keras gitu aja. Macam kuda, lembu lah. Kuda ada gunanya. Ini binatang yang biasa begitu aja ya. Macam kekurai. Ya. Macam penyu. Dia keras macam aja. Tak ada kala apa yang ada berkain tu. Dia sengat entang paha tu. Ya Allah, 4 hari 4 malam bengkak tu. Punyalah sakit. Itu kala dunia ni. Mujur kena tampah kalau tempat lain tak lah. Ya. Begitulah kena sengat. Itu kala dunia ni. Dalam kubur ada tak kala? Di antara seksa kubur ialah didatangkan apa dah? Ular dan kala. 4 seksa kubur ya. Mematuk-matuk menggigit sampai kiamat. Ini tu macam kala. Dia datangnya merosakkan je. Bukan nak datang kebaikan. Mana dia? Laksana kala jengking, ular dan binatang buas. Iaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Dan dijauhi kejahatannya. Tengok ular lari, tengok kala lari dan sebagainya. Ataupun empuk dia dan sebagainya. Oleh kerana itu apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, kau tak mampu nak jadi orang malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada darjat binatang dan benda-benda yang keras tadi. Kalau tak boleh jadi malaikat, jadilah seperti kambing, ayam dan sebagainya. Dia tidak merosakkan orang lain. Tidak memberi manfaatnya. Ayam ada memberi manfaatnya, benda makan. Itu dah. Cari benda-benda yang apa ya. Jangan turun sampai kepada darjat kala, ular dan sebagainya tadi. Menjadi lebih rendah daripada binatang dan benda-benda yang keras, iaitu turun kepada darjat kala, memberi manfaat bagi yang untuk manfaat dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu, ketika engkau berkawan dengan manusia, kalau kita berkawan dengan manusia tak boleh buat baik. Kalau jumpa aja ngumpat, jumpa aja gaduh, terjumpa aja bersembang yang bukan-bukan aja, mencarut dan sebagainya. Tak boleh nak buat baik. Apa buat? Tak berkawan dengan manusia ya. Ketika bergaul dengan manusia ataupun kau tidak selamat daripada membuat maksiat, kadang-kadang terikut. Dia buat jahat, dia ikut terikut. Macam orang berkawan dengan tukang besi lah, sekorang-korangnya apa namanya, bunga api tu merocek ke kita, ya ke tak? Ya ke tak? Kalau berkawan dengan tukang besi, dia selalu makau besi dia, ngetuk lu buang-buang pecah-pecah apa namanya, pecah-pecah bunga api tu kena kita. Itu ibaratnya kita pun kawan orang itu lah. Kalau kawan dengan orang jahat, akhirnya kita menjadi jahat juga. Kawan dengan orang kuat mengumpat, kita pun mengumpat juga. Kawan dengan orang isap dadah, kita pun sama-sama isap dadah juga. Kawan apa? Saya nak sebut itu tadi, dia mendahului saya. Patutnya kita berkawan dengan orang yang jual air wangi. Kalau jual air wangi, kita dapat tak? Dapat tak jangkit-jangkit air wangi itu pada kita? Dapat lah. Kalau boleh berkawan dengan penjual air wangi. Cuma bulan puasa ni, Ramadan ni, makruh pakai wangi-wangian ya, makruh. Bukan dosa ya, makruh. Kalau boleh elakkan. Malam tak apa, siang ketika puasa ya, makruh. Sebab itu kalau di bulan puasa ni bersugi pun makruh.
Apa tu gosok gigi? Gosok gigi. Kenapa? Kenapa makruh? Karena Allah sangat suka bau mulut orang yang puasa itu. Ala khulu fi fami shaimi atyabu indallah. Ya, min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa itu lebih sangat digemari oleh Allah, lebih wangi daripada lebih sangat disukai oleh Allah daripada bau apa? Kasuri. Kasuri itu air wangi di syurga masuk. Namanya misk. Padahal bau mulut orang puasa tu kalau dah tengah hari macam mana baunya? Perempuan? Wangi kan? Bangor. Ada pun. Bangor. Dia tu nak cakap orang kalau waktu tengah hari tu tutup mulut dia. Tutup mulut dia. Jangan bagi keluar apa ni. Bau tu. Tapi di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasuri. Itu fadilat Ramadan ya. Fadilat orang puasa. Ini mau macam juga. Lagi apa? Jangan berkawan dengan orang-orang yang selalu melakukan maksiat. Mana kedainya? Dan apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agamamu ketika engkau bergaul dengan manusia ataupun engkau tidak kalau kawan akan kita terlibat dengan kalau kawan mesti terlibat. Bila kawan mesti terlibat. Bila kawan je dia pun dah karaoke je pun deng 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 deng. That's the way I like it. Kita pun ngangguk lagi sampai. Udah jangkit. Jadi dalam masa itu patut apa? Beruzlah. Namanya apa? Uzlah. Sebut uzlah. Ain zai lam ha. Uzlah. Artinya mengasingkan diri. Biar kita seorang je, kita dengan Allah je. Sama kawan mereka. Tapi setelah kita tahulah, bila kita uji, bila kawan mesti buat maksiat, bila kawan mesti buat maksiat, bila kawan mesti buat maksiat. Masa itu jangan kawan dengan dia. Seorang-seorang diri memencilkan diri sendiri ya. Itu uzlah. Iaitu mengasingkan diri daripada orang lain. Dan itu adalah yang terlebih baik bagimu. Maka disitulah letaknya keselamatanmu. Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah, ketika engkau beruzlah maka hendaklah engkau tidur. Kalau uzlah pun teringat je. Betul buat? Tidur lebih baik. Kerana tidur tak ada dosa. Bila tidur, ada orang dosa tidur? Tak ada. Tidur lebih baik. Ada tak ada dosa. Selagi jaga, ada dosa lah. Kalau di rumah boleh buat dosa tak? Dosa. Kalau di rumah boleh tengok handphone tak? Tengok handphone ada tak ketikanya berdosa? Ada. Ada tak gambar-gambar yang lucah-lucah ni ada tak? Ada. Sebab ada orang tak nak handphone. Tapi kalau selama agama, dapat pahala tak? Tergantung pada macam mana kita mengendalikannya. Dia boleh mendatangkan pahala, boleh mendatangkan dosa. Jadi kalau tak boleh, apa yang tak boleh? Tidur lagi baik. Maka hendaklah engkau tidur. Dan inilah sebaik-baik keadaanmu kerana sudah menjadi pegangan. Menjadi pegangan. Pegangan kita dan kemenangan, maka biarlah apa? Kita redha dengan dan lari dan mencari keselamatan. Kita nak selamat, jangan libat dengan bahaya maksiat. Maka ingatlah alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan apa? Menganggurkan dirinya kerana tidur adalah saudara mati. Kalau dia tidur macam dia macam mati ke? Yang dia apa? Yang bermakna pengangguran hidup, tak ada buat apa-apa. Pahala mendak, dosa mendak, tidur. Dan mencontohi kelakuan benda-benda yang jamid tu benda yang mati.
macam batu, kayu itu nama jumut ya. Cakap Melayunya jumut di sini je jamit. Benda yang jumut tu panggil jamit. Ye malik menda jamit. Jamit tahu tu dia bukan hidup macam kayu. Kayu tu hidup kan? Kayu hidup kan? Itu jamit. Rotan yang udah potong. Bukan rotan yang hidup tu, rotan yang udah kita potong jadi tongkat. Itu jamit lah tu. Batu, kayu, rotan. Benda-benda yang apa? Benda-benda yang tidak bergerak. Jadi jangan jadi jamit. Iaitu yang tidak bergerak-gerak langsung ya. Itu perkara yang kita nak lakukan setelah sembahyang subuh. Ya. Jadi 4 perkara kita lakukan. Yang pertama, hendaklah kita cari kalau ada majlis ilmu. Yang kedua, kita baca Quran. Kalau tak ada majlis ilmu, apa buat? Balik rumah, baca Quran. Paling kurangnya 200 ayat sehari. Baca Quran ya, 200 ayat sehari. Kalau boleh baca juga makna sekali. Kerana orang baca Quran tapi tak baca makna, apa artinya? Macam orang pandai nyanyi lagu Hindustan tapi makna tak tahu. Macam itulah. Baca Quran pandai tapi makna tak tahu. Macam orang nyanyi Hindustan lah. Ya ho janggali kahir apa tu? Tahu kan? Siapa tak tahu? Siapa tahu? Mai tahu. Saya ceramah itu depan satu orang Pakistan, dekat depan saya duduknya, tahu. Tinggi tu, rambut panjang tu. Saya pun ceramah itu. Saya tanya dia, "Ya ho janggali kahir apa tu?" Dia nyongin dia dengan kepala. Dia pun tak tahu. Macam itulah orang baca Quran tapi tak baca maknanya. Patutnya baca juga maknanya, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam ya. Baca makna tu, baru kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana apa saja ajaran Islam ada dalam Al-Quran Karim. Ada suruhan, ada larangan, ada tak? Ada janji baik, ada janji jahat, ada tak? Ada cerita-cerita dalam Quran ya? Ada janji baiknya, ada suruhan. Itu yang terdapat dalam Quran tu. Apa suruhan? Diwajibkan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Itu suruhan, itu perintah ya? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu tu berpuasa di bulan Ramadan seperti mana yang diwajibkan kepada mereka-mereka sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ada dalam Quran tak? Ada tak? Ada. Itu suruhan. Larangan ada tak? Dalam Quran ada tak dilarang? La taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. La taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya apa? Jangan kamu hampir dengan zina, kerana ia adalah perbuatan yang sangat keji dan satu jalan yang sangat jahat. Bukan suruh jangan zina, jangan hampir dengan zina. Hampir apa? Jangan dekat dengan zina. Macam mana boleh dekat dengan zina? Di antaranya, macam mana boleh jadi dekat dengan zina? Di antaranya perempuan yang tidak menutup aurat, itu dekat dengan zina tu. Bergaul dengan lelaki di tempat-tempat sunyi, berdua-duaan dengan lelaki di tempat sunyi, itu bergaul dengan zina. Ya? Bila ada lelaki dan perempuan dalam satu tempat yang sunyi, kedua-dua aja, maka ada yang ketiga. Yang ketiga apa? Syaitan, iblis. Jadi itu hampir dengan zina tu, tak boleh tu. Kemudian lagu-lagu, muzik-muzik yang liar, muzik-muzik yang menghayalkan, itu semua menghampiri zina begitu. Sampai dia tak sedarkan diri. Kadang-kadang wirid pada orang itu tau. Ada tempat-tempat yang diwirid tu. Sampai nguling-nguling. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nguling-nguling tu. Lepas tu ada seorang nutup lampu. Udah gelap.
Bila gelap, yang lelaki tu capek lah. Mana ada jumpa dia dekat tu. Dekat-dekat itu, berlakulah benda-benda apa itu. Kalau jadi anak itu dikira wali. Ada tarekat begitu tau. Jangan kot. Ada kawan saya seorang masuk tarekat itu. Jangan jadi orang itu. Jadi jaga baik-baik. Lagi satu ni wanita. Kalau nak berubat, ada tak tok pawang yang mengambil kesempatan terhadap wanita? Ada tak? Tengok tok pawang macam mana. Kalau perubatan Islam tak apa. Kalau tak, kalau bukan Islam tengok syariat jaga ke tak? Ya, dia berubat dengan tok pawang, tok bomo. Gimana? Kata tok bomo tu, ni kamu ni kena nanya dia orang. Jadi nak ubat tu kamu mesti dalam bilik aku dan kamu aja kata ni. Macam. Jangan pergi. Kalau berdua-duaan tu macam. Kalau berdua-duaan antara lelaki dan perempuan apa jadi? Akan jadi zina. Jaga baik. Banyak dah berlaku. Perempuan-perempuan banyak yang teraniaya dengan tok-tok pawang yang palsu ni. Jadi tu larangan. Bila ada kata perkataan la tu bukan nyanyi la. La tu jangan. La taqrabu zina. Okey, la taqulu. Kalau dalam dunia ni besar ini botolnya penuh dengan madu tu berapa dia harganya kan? 100 lebih. Tapi esok teror dah ustaz ni. Nama arak pun hafal. Tapi nak? Yang hebatnya perempuan dalam syurga tu, arak tu tak ada pula mabuk, tak ada pula pening minumnya. Lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sedap, lagi minum lagi sehat, lagi berkhasiat. Nak kata nak? Itu arak syurga. Itu siapa ada minum arak dalam dunia ni, kalau tak taubat, dia tak akan dapat minum arak di syurga. Itu sungainya. Itu berita gembira lah tu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min. Najih. Di dalam dunia ni, bidadari dunia ni cantik tak? Ini semua bidadari dunia ni cantik tak? Cantik belaka. Dia ke dah? Miss kampung masjid. Siapa yang miss kampung masjid? Angkat tangan. Cantik benar. Tapi cantik macam mana pun kalau bidadari dunia ni bangkit dari tidur, gisai mata, ada apa? Ada apa? Tak tahu. Bangkit dari tidur, gisai mata, ada apa? Tarik mata. Cantik benar kan? Lagi apa? Muiz. Korek telinga. Sampai tanda. Itu dah. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan dia pula bila dari syurga tu tak pernah ada bulan. Tak pernah datang kotor. Sentiasa suci aja. Lepas itu pula dah, tuan-tuan dan perempuan kita ni bila dah makan tak ada pula pergi ke sana. Sana apa dah? Tanda. Tak ada buang air kecil, tak ada buang air besar. Makan, lebih makan jadi apa? Jadi peluh. Jadi peluh. Peluh tu pula lebih wangi daripada bau kasturi. Itu syurga. Atau tak ada jadi peluh, jadi apa? Jadi angin. Makan lebih jadi angin. Bila pot itu berebut-rebut orang cium baunya tau. Kenapa? Kerana wanginya lebih wangi daripada bau kasturi. Dalam dunia ni ceterai keluar angin. Orang belakang macam mana? Terai keluar angin tu. Dia bunyi kan? Macam mana? Apa? Yang baunya? Dia tidur. Alright, cukup sekadar itu. Lain kali kita akan baca adab-adab mempersediakan diri untuk sembahyang. Itu lepas inilah. Minggu depan saya datang ke tak? Bulan 4. Memang puasa lagi. Tapi ujung bulan program saya ke sini.
Sampai 2 kali orang datang. Ya. Macam mana? Iya, dia kata Muiz. Kata orang lain? Boleh? Datang juga? Okey, insyaAllah. Kita nak belajar semayang betul-betul. Macam mana nak menyediakan diri dengan semayang? Lepas tu esok bulan 4. Sambung pula bulan malam ya. Tak tahu datang 2 kali ke tak. Kalau kaburan macam saya datang, tak datang lah. Ya, tapi saya datang minggu depan ya. Betul? Kerana bulan Ramadan ni. Sekurang-kurangnya dapat kita berada dalam majlis ilmu di bulan Ramadan. Dapat pahala tu. Besar pahalanya. Baik, sekian dulu. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Sebelum tu ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Ya. Nak. Ada apa? Ada petunjuk datang, apa tanda datang yang mana yang dia nak pilih kan? Kita pilih dua benda yang kita nak pilih satu. Jadi kadang-kadang kalau kita dalam orang yang kami kumpulan itu dan pilih itu, andai yang malam itu berlaku dan itu kata, apa rasa tanda pada diri kita? Dia macam-macam lah. Macam-macam. Di antaranya malam itu tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Nyaman aja tau. Keadaannya tenang aja. Anjing pun tak ada bunyi. Tak ada menyalak kong-kong-kong, tak ada. Cuaca tu kan tak sedar. Kalau nampak luar lagi bagus. Kalau nampak ada nampak pokok sujud. Benda cair tu jadi ais, beku. Itu kalau nampak. Itu bukan semua orang dapat tu. Orang-orang yang tertentu saja dapat. Tapi kalau nak garanti dapat, jangan miss tiap-tiap malam. Bermula daripada 1 Ramadan sampai penghujung. Tiap-tiap malam bangun. Mayang ke, wirid ke, baca Quran ke, dirikan malam tu. Jangan meroloh saja. Bagi orang lelaki, Mu'in ni dengan kawan-kawan ada. Jangan miss sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Faham? Malam isyak berjemaah. Pagi esok subuh berjemaah juga. Jangan miss tau. Perempuan boleh. Kalau ada tak timbul fitnah tak apa. Datang berjemaah. Itu dapat fadilat Lailatul Qadar. Paling komannya sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Lagi satu, kalau nak fadilat Lailatul Qadar, lepas isyak. Lepas isyak sembahyang sunatnya 4 rakaat. Bukan 2 tau, 4 rakaat. 1 salam. Jangan diselang dengan tayat awal. Udah cukup rakaat yang kedua tu, bangun untuk rakaat ketiga. Tak ada tayat awal lagi tau, tak ada lagi, tak ada. Terus rakaat ketiga aja. Dia 1 salam aja. Ada cukup dapat pahala seolah-olah dia berada di malam qadar. Nak ke tak nak? Bila nak buat? Bila nak buat? Malam karang lah. 4 rakaat lepas isyak dapat pahala. Itu di antara tanda-tandanya. Kalau kita bertembung betul-betul, dia akan datang. Macam mana dia datang kita tak tahulah. Kemudian dia bagi salam. Bukan dengar pun, seolah-olah dapat pahala memberi salam atau menjawab salam daripada malaikat. Dia bagi salam. Dia bagi salam. Kalau kita kebetulan tengah beribadat, tengah semayang ke, tengah baca Quran ke, tengah zikir ke, tengah selawat ke, kebetulan ketika itu dia doakan kita. Dia doakan. Malaikat tu doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah, kamu adalah pengampun yang paling mulia dan kamu seronok mengampunkan dosa-dosa hamba-hamba kamu. Oleh kerana seronok ampunkanlah dosa aku. Ampunkanlah dosa kami. Kalau kami ya. Kalau di masjid ni kami. Kalau seorang inni ya, fa'fu anni. Kalau seorang. Kalau kami fa'fu anna. Itu dia doa untuk kita. Dan doa itu sampai hari kiamat
berjalan tak berhenti tau. Itu doa malaikatnya. Sampai tak? Cuma malaikat tu tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. Dengar elok. 4 perkara dia tak masuk. Yang pertama, kalau ada dalam rumah tu anjing dan babi. Tak ada babi. Siapa ada babi dalam rumah? Kan anjing ada? Tak ada lah. Tapi ada tak patung babi? Ada tak patung anjing? Kadang ada. Anjing tu buat bentuk macam-macam patung. Nah, tabung duit. Ada tak? Buat gambar anjing tu. Itu tak masuk dia. Yang kedua, kalau ada dalam rumah tu orang yang mabuk kerana arak. Minum arak mabuk. Atau disimpan arak dalam rumah tu. Dia tak masuk. Kerana orang tu selalu apa tu, bila minum je dia pun mabuk. Aci buka pintu, Nana balik pukul 1 ya. Mabuk apa tu, tak masuk malaikat tu. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah tu patung yang dimulia-muliakan. Patung main kanak-kanak tak apa. Doraemon tak apa, yang sepak-sepak, dia tendang-tendang, dia campak-campak tak apa. Ini patungnya yang kita muliakan. Dapat patung kerana dia menang pertandingan kilauan emas. Tahu kilauan emas? Tandingan apa? Nyanyi apa? Untuk orang tua-tua. Dia pun nyanyi dah. Kalau tidak ada yang punya, mari kita jalan bersama. Contoh je lah ya. Dapat nombor 1. Dia dapat nombor 1, dapat hadiahnya patung. Patung orang tengah nyanyi. Ambil patung tu letak dalam lemari. Bila masuk dalam rumah, tak patung tu. Ini dia aku dah menang hadiah aku tu ni. Patung jenis itulah yang tak masuk malaikat ya. Aku menang hadiah apa? Kilauan emas tu. Tak masuk dah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ada dalam rumah tu orang yang dalam keadaan junub, yang haram. Yang halal tak apa ya, dengan suami tak apa. Ini yang haram. Berzina ke, mengeluarkan mani dengan sengaja ke, itu yang haram. Yang harus tak apa. Itu 4. Jangan ada dalam rumah tu. Malaikat tu akan datang ya. Gambar tu gambar yang menyawa. Gambar menyawa itu memanglah memang tak haram juga anaknya, tapi tak ada masuk dalam ini, tak ada masuk dalam peristiwa ini. Setelah di gambar babi, mau ada gambar babi ke gambar anjing ke. Tapi kalau gambar saja, memang ada apa? Ada perselisihan ulama. Ada ulama mengatakan harus. Kerana gambar itu adalah cahaya yang gambar itu sebenarnya cahaya. Yang salah itu dilukis-lukis. Lukis gambar binatang salah. Tapi kalau gambar tak gambar itu tu petikan cahaya. Bukan dilukis ya. Itu ada ulama. Kata tak, IC kita ni ada gambar. Yang tak masuk tu malaikat apa, tuan-tuan dan puan-puan? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya lantak le bubuh apa dalam rumah. Time dia masuk, masuklah dia. Malaikat apa? Malaikat maut. Ya. Time dia masuklah tu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah ya. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak larinya daripada itu, nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kita ni kalau boleh nak lari dari mati, dia meria pula, pening sikit makan panadol, jangan mati lah tu. Tapi lah ya, mati juga ya. Itu dah, itu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan tahun ini kita bertembung dengan Lailatul Qadar. Dapat pahala berapa? 1000 bulan. Okey lagi? Ya. Kalau seseorang itu dia imam dengan rokok, dia masuk tapi dia tak rokok, dia baca kita bulan. Dia tak tahu rokok. Dia tak ada rokok. Apa? Jadi soalannya, makmum tu dengan sama. Ya. Dia tak rokok tu maknanya dia tak dapat satu rakaat bersama dengan imam. Kena tambah lah. Imam salah, dia tambah satu. Masuk. Bukan masbuk dah tu. Tak masuk tu maknanya apa?
Masbuk udah. Apa maknanya? Dia takbir setelah selesai imam baca Fatihah. Imam baca waladdallin ya. Betul. Baru dia Allahu Akbar, itu masbuk. Kalau sempat lah, tak sempat dia kena ikut imam ya. Kalau imam rukuk kena rukuk. Itu namanya masbuk ya. Tambah kalau sembahyang sembahyang maghrib. Ya. Imam baca surah pendek. Dia kena ikut. Tapi kalau subuh takkan nak baca surah pendek ya. Dia harus baca surah panjang. Faham ni? Apa arti masbuk? Di solat dari apa arti masbuk? Mana nak tahu? Dia takbiratul ihram setelah imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Itu namanya masbuk. Kalau dia sebelum baca Fatihah sudah takbir, itu namanya apa? Muwafiq. Muwafiq dia tidak wajib rukuk bersama dengan imam. Tak wajib. Dia boleh ketinggalan 3 rakaat yang panjang, tak apa ya. Boleh. Kalau tak sempat, eloklah bersama-sama dengan imam. Faham ke? Okey, lagi. Habis. Dah 5 kali habis. Okey, sekian dulu. InsyaAllah kita, kalau tak padam lah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan ya. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.